Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah untuk kelas matematik tahun 4 hari ini kita akan belajar tajuk nombor genap dan nombor ganjil. Okey, yang pertama sekali kita kena faham apa itu nombor genap. Nombor genap ialah nombor yang boleh dibahagi dengan 2 tanpa ada baki. Okey, apa maksudnya kat sini? Maksudnya, bila kita bahagikan sesuatu nombor dengan 2 dan jawapan yang kita dapat tu tak ada baki. Jadi, nombor tersebut ialah nombor genap. Sekejap lagi kita tengok apa contoh-contoh nombor genap dan macam mana caranya untuk kenal pasti sama ada nombor tu nombor genap ataupun nombor ganjil. Okey, baik. Kat sini ada maksud untuk nombor ganjil. Nombor ganjil ialah nombor yang tidak boleh dibahagi dengan 2. Maksudnya kat sini, nombor ganjil ni kalau kita bahagi dengan 2, kita akan dapat baki. Okey, jom kita tengok contoh untuk lebih faham. Okey, boleh tengok dalam buku teks, kita baca perbualan antara ayah dengan anaknya kat sini. Ayah, mengapakah susunan nombor itu bukan dalam urutan satu-satu? Ayahnya jawab, nombor itu disusun dalam nombor ganjil dan nombor genap. Lepas tu anaknya fikir, semua nombor genap ada dalam sifir 2. Macam dalam pengertian nombor genap tadi, kita cakap nombor genap ni boleh bagi dengan 2. Jadi mestilah dia ada dalam sifir 2. Okey. Kita tengok apa yang anak ni cakap tadi. Dia kata susunan nombor bukan dalam urutan satu-satu. Maksudnya kat sini cuba tengok dekat papan tanda kat lapangan terbang ni. Dia tulis 1, 3, 5, 7. Kat bawah ni 2, 4, 6. Dia tak tulis 1, 2, 3. Dia tulis berbeza. Atas nombor ganjil, bawah nombor genap. Okey. Ini contoh yang kita boleh tengok. Nombor ganjil 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Dan nombor genap kat sini 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Okey. Baik, kita tengok soalan nombor 2. Yang manakah nombor genap atau ganjil? 13 atau 18? Okey, macam mana kita nak buat? Perkara pertama yang kita boleh buat kalau nak tengok nombor itu nombor genap ataupun nombor ganjil, kita boleh bahagikan dengan 2. Okey, cuba tengok kat sini dia tulis, bahagikan 13 dengan 2. Ada baki bermakna 13 ialah nombor ganjil. Tengok kat sini, 13 bahagi 2, kita akan dapat jawapan 6 dengan baki 1. Bila ada baki bermaksud nombor tersebut ialah nombor ganjil. Okey, kita tengok untuk 18 pula. Caranya juga sama, bahagikan 18 dengan 2 dan kita tengok jawapan. Ada baki ke tak ada baki? Kat sini kita dapat tiada baki, bermaksud 18 ialah nombor genap. Okey, ini tips yang paling mudah untuk kita ingat supaya kita lagi cepat boleh fikir sama ada nombor tersebut nombor ganjil ataupun nombor genap. Di sini dia cakap nombor ganjil berakhir dengan 1, 3, 5, 7 dan 9. Dan nombor genap pula berakhir dengan sifar, 2, 4, 6 dan 8. Cuba tengok kat nombor ni tadi. 13. Maksudnya nombor akhirnya ialah 3. Jadi ia nombor ganjil. 18 dia berakhir dengan nombor 8. Jadi dia nombor genap. Mudah kan macam tu kalau kita ingat. Okey, kita boleh cuba tengok soalan kat tepi tadi. Okey, 32 nombor genap dan 85 ialah nombor ganjil. Buktikan. Macam mana kita nak buktikan? Cara yang paling mudah ialah kita tengok nombor yang terakhir. Tapi kalau dalam matematik, kalau dia suruh buktikan, maksudnya kita kena tunjuk langkah-langkah yang perlu kita buat.
Macam mana kita nak buktikan? Kita boleh bahagi dengan 2. Okey, 32 bahagi 2, kita akan dapat jawapan 16 dengan tiada baki. Di sini kita telah buktikan, maksudnya 32 ialah nombor genap. Macam mana kita nak buktikan pula 85 ni? Sama juga, kita bahagi dengan 2. Kita tengok ada baki ke tak ada baki. Kat sini kita akan dapat baki 1. 85 bahagi 2 akan dapat jawapan 42 bahagi akan dapat jawapan 42 baki 1. Ada baki bermaksud nombor itu ialah nombor ganjil. Okey, baik. Kita tengok pula gambar rajah ni. Kelaskan nombor genap atau nombor ganjil. Okey, kita boleh nampak model lelaki ni, dia kata dia tampal nombor genap. Cuba tengok nombor terakhir yang model lelaki ni tampal, 00886. Bermaksud dia tampal nombor genap. Murid perempuan ni pula dia tampal nombor-nombor yang berakhir dengan 1379. Jadi dia tampal nombor ganjil. Okey. Soalan seterusnya, ada berapakah nombor ganjil dari 6020 hingga 6030? Okey, kat sini dia bagi satu nombor, kat sini dia bagi 2 nombor dan dia minta kita keluarkan berapa nombor ganjil yang ada antara 2 nombor ini. Jadi, perkara pertama yang kita perlu buat ialah senaraikan nombor yang berada antara 2 nombor ni. Dari 6020 hingga 6030. Okey, di sini Mukadimah dah senaraikan 6020, 6021, 6022 sehingga 6030. Okey, kemudian langkah yang seterusnya, bila kita dah senaraikan, kita boleh tengok nombor terakhir yang berada pada setiap nombor. Kita tengok. Kalau nombor ganjil, maksudnya akhirnya berakhir dengan nombor apa tadi Mukadimah cakap? Maksudnya dia berakhir dengan nombor 1, 3, 5, 7 dan 9. Okey. Itu nombor ganjil 6021, 6023, 6025, 6027 dan 6029. Okey, ini sebab kita dah ingat tips dia tadi. Kalau nombor itu berakhir dengan 1, 3, 5, 7 dan 9. Satu lagi langkah yang lebih panjang, kalau kita perlu buktikan, kita boleh bahagikan nombor-nombor ini dengan 2. Bila tak dapat baki, maksudnya nombor itu ialah nombor genap. Itu peringatan. Ini benda yang kita paling kena ingat. Nombor ganjil berakhir dengan nombor 1, 3, 5, 7 dan 9. Baik, ini untuk uji diri. Yang ini Mukadimah nak semua orang buat dan hantar dekat classroom. Okey, sama je langkah-langkahnya tadi. Contoh soalan nombor 1, dia suruh nyatakan semua nombor ganjil dari 520 hingga 531. Jadi, semua boleh senaraikan dulu nombor yang ada antara kedua nombor ni. Kemudian, boleh tengok nombor mana yang berakhir dengan 1, 3, 5, 7, 9. Okey. Untuk soalan nombor 2, senaraikan semua nombor genap dari 2001 hingga 2012. Juga langkah yang sama, kita senaraikan dahulu nombor-nombor yang berada di antara 2 nombor ini. Kemudian kita tengok. Untuk soalan ni dia nak nombor genap. Jadi nombor genap, kita tengok nombor-nombor yang berakhir dengan 0, 2, 4, 6 dan 8. Okey, semua boleh cuba buat yang ni. Kalau ada apa-apa masalah, boleh tanya Mukadimah ya. Okey, sampai situ saja kelas kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.